Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid saya di sana. Okey, semoga pada hari ini lebih ceria lagi ya. Okey, di musim cuti ini, okey, kita masih lagi meneruskan pengajian kita. Okey, di bawah tajuk sebatian karbon ya. Okey, boleh nampak tak gambar di hadapan ni? Okey, agak-agaknya manusia ini ataupun kanak-kanak ni nampaknya macam comel je kan. Ya, tapi walaupun comel, bagaimana dengan tahap kesihatannya? Kalau kata okey tu okey lah. Kalau kata tak okey tu macam mana? Kan? Itu kalau kanak-kanak. Kalau dia makin besar, bagaimana keadaan dia? Makin besar lagi ke atau makin kurang? Okey. So pada hari ini kita akan bincangkan lah yang berkaitan dengan kanak-kanak ni. Kan? Bagaimana dia boleh menjadi sedemikian rupa? Okey ya. Siapa yang ada buku teks, seperti biasa keluarkan buku teks dan juga buku amali serta buku nota lah. Okey, dalam buku teks kita rujuk pada buku teks terlebih dahulu. Okey, daripada gambar rajah yang kita lihat tadi, gambar kanak-kanak tadi tu kan, agak-agaknya kenapa dia badan dia menjadi sedemikian ya. Okey, muka surat 133 ya. Okey, sudah pastinya gaya hidup pemakanannya kan. Mungkin dia makan terlampau sedap kot ya. Makan burger 10 biji setiap hari ke contoh kan. Okey. So tidak lain tidak bukan kegemukan ataupun kegendutan ataupun obesity ya, yang berlaku kepada insan yang sedemikian rupa adalah disebabkan oleh kandungan lemak yang berlebihan ya. Okey, so hari ini kita akan lihatlah apa itu lemak dan apa jenis lemak ataupun apakah kategori-kategori lemak ya, yang boleh kita jumpa dalam kehidupan kita seharian dan kesannya terhadap kesihatan ya. Jadi kata kunci pun mungkin anda telah ketahui kan. Okey, jadi sebelum itu kita mari kita tinjau dulu ya. Subtopik pada kali ini ialah 4.3 lemak dan kesan terhadap kesihatan. So dalam bab ini apa yang kamu akan pelajari? Yang pertama ialah memberi contoh lemak dan sumber. Okay, menyatakan unsur-unsur yang terdapat dalam lemak. Kita akan ketahuilah dalam lemak tu ada apa sebenarnya ya. Kemudian kita membanding dan membezakan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, daripada sini pun dah bagi hint. Ya, lemak tu ada dua jenis. Tapi kita akan detailkan lagi. Kemudian yang akhir sekali menerangkan dengan contoh kesan pemakanan. Makanan yang kaya dengan lemak tepu ataupun tak tepu ni terhadap kesihatan. Okey lah. Okey, kita kembali kepada buku. Okey, dalam buku teks ni yang pertama sekali kita lihat ini ialah gambar apa ya? Tidak lain tidak bukan apa dia? Kelapa kelapa sawit kan. Kemudian ada jagung di situ. Okey. Okey, mari kita tinjau Gambar rajah tersebut menunjukkan pelbagai jenis makanan yang kaya dengan lemak. Lemak dalam makanan tersebut ialah lemak tumbuhan. Kan sebab pokok kelapa sawit tadi ataupun buah kelapa tadi adalah daripada sumber tumbuhan So bolehkah kita memperolehi lemak daripada haiwan? So macam mana daripada haiwan kita boleh dapat ke tidak? So mari kita kaji. Okey, yang pertama sekali, lemak ialah sebatian karbon organik ya yang diperolehi daripada tumbuhan atau haiwan. Okey, so kena ingat. Lemak kita boleh dapat daripada tumbuhan dan juga kita boleh dapat daripada sumber haiwan ya. Contoh makanan yang kaya dengan lemak ialah mentega. Siapa yang suka makan mentega? Margarine. Okay, minyak masak, keju, minyak sapi dan sebagainya. Jadi unsur utama unsur utama yang terdapat dalam lemak ialah satu ialah karbon, kedua ialah hidrogen dan yang ketiga ialah oksigen ya. Okey, jenis lemak. Seperti yang diterangkan tadi, lemak dapat dibagikan pada dua iaitu lemak tepu dan juga lemak tak tepu Apa maksud tepu, apa maksud tak tepu? Tepu ni apa maksud dia? Tepu ni maksudnya dia padat lah. Jumlah yang sangat banyak lah. Melebihi daripada pekat. Dia sangat pekat. Jadi lemak tepu ialah lemak yang mempunyai bilangan atom hidrogen. Hidrogen. Ni unsur hidrogen. Okey, yang maksimum. Manakala lemak tak tepu ialah lemak yang mempunyai bilangan atom hidrogen yang maksimum. Yang belum mempunyai bilangan atom hidrogen yang maksimum. Jadi maksudnya yang tepu tu dia ada banyak hidrogen. Yang tak tepu tu belum lagi. Belum lagi. Okey.
Mari kita lihat. Tak tepu ni kebiasaannya daripada sumber apa dan yang tepu daripada sumber apa kan. Okey. Okey, dalam gambaran ini sangat jelas lemak tepu dan lemak tak tepu dari segi persamaan dia. Persamaan kalau kita dapati yang pertama ialah terdiri daripada karbon, hidrogen dan oksigen. Tidak larut dalam air kan. Lemak ni kalau kita campur dengan air dia tak bercampur kan, kita nampak dia seperti oily kan, seperti minyak. Kemudian sumber penting bagi asid lemak dalam badan jadi penting sebagai asid lemak dalam badan. Okey, jadi kalau gambar raja ni kita lihat yang tepu ni datangnya daripada sumber apa, yang tak tepu ni dari sumber apa kan. Daripada gambar raja pun telah jelas Okey, mari kita lihat perbezaan dia So bagi lemak tepu berasal daripada haiwan. Contohnya daging kambing kan, daging lembu, ayam, kibas, unta kan, sebarang haiwan dia menghasilkan lemak tak tepu Kemudian berbentuk pepejar pada suhu bilik. Dia pepejar lah, dia bukannya air Kemudian takar lebur yang tinggi. Okey, kemudian bilangan atom hidrogen di dalam molekulnya telah maksimum. So banyak So atom hidrogen tidak dapat ditambah ke dalam molekul lagi. Okey. Saranannya tidak digalakkan dalam pemakanan. So maksudnya makanan senang kata yang berdarah yang berdarah ni ialah haiwan kan. Jenis-jenis haiwan ni yang boleh dimakan ni, yang halal dimakan ni, so perlu kurangkan Manakala yang tak tepu, okey, tak tepu yang ni. Ia adalah daripada tumbuhan. Sayur-sayuran, buah-buahan berbentuk cecair pada suhu bilik. Okey, kemudian mempunyai takar lebur yang rendah, mudah cairkan. Kemudian bilangan atom hidrogen di dalamnya masih belum maksimum. Ada tu ada, tapi dia sangat sedikit lah. Atom hidrogen masih dapat ditambah ke dalam molekul, digalakkan dalam pemakanan. So digalakkan tu maksudnya diutamakan lah. Jadi barang siapa yang makan makanan yang banyak sayur-sayuran, sebenarnya lebih sihat dan lebih baik. Okey, itu ialah perbezaan Okey, mari kita lihat kesan lemak. Ini kesan terhadap kesihatan Okey, so kalau kita lihat di sini, seperti yang kamu pernah dengar lah pengambilan makanan yang berlemak menyebabkan banyak masalah kesihatan. Masalah kesihatan banyak siapa makan yang jenis berdarah ni, haiwan-haiwan ayam ke, kambing ke, lembu ke, masalah kesihatan Hakikatnya lemak penting dalam nutrisi kita. Memang dia penting Lemak berfungsi sebagai pembekal tenaga. So kena ingat. Lemak untuk bekal tenaga, pelarut bagi vitamin ADEK, ADEK sebagai pelindung bagi organ di dalam badan pelindung kan. So lemak tu dia penting juga. Lapisan lemak di bawah kulit pada berfungsi sebagai penebat. Jadi kalau kata kulit tu yang tebal tu, maksudnya dia banyak lemak. So biasanya orang yang banyak lemak dia sentiasa panas Panas tu maksudnya dia sentiasa berpeluh, mudah sangat berpeluh sebab dia mempunyai satu lapisan penebat yang sangat tebal untuk menghalang kehilangan haba dari badan Walau bagaimanapun, pengambilan lemak secara berlebihan, terutamanya lemak tepu, akan menjejaskan kesihatan. So ingat balik, lemak tepu ialah sumber daripada haiwan Hal ini kerana lemak tepu mempunyai kandungan kolesterol kolesterol. Jadi ingat, lemak tepu ni dia banyak kolesterol yang tinggi Kolesterol yang berlebihan inilah yang akan terenak ataupun termendap pada bahagian dinding arteri So kalau kita lihat, ini ialah gambar saluran arteri. Ingat lagi, arteri ialah saluran darah yang antara saluran darah yang besar yang membawa darah beroksigen banyaknya So kita lihat yang warna hitam tu ialah lemak. Bukan. Yang warna tepi ni lah. Warna hitam tu ialah lubang laluan luman Tapi apabila kolesterol semakin ni bau sikit ni kan. Tapi ni lah semakin tebal. Semakin tebal ni. Maksudnya ruang luman ataupun lubang untuk darah mengalir tu dah semakin sempit. So inilah yang menyebabkan berlakunya sakit jantung. Di antara punca-punca lah sebab darah kurang ataupun sukar untuk lalu. Okey, jadi lumak arteri yang sempit akan mengakibatkan tekanan darah tinggi ataupun arteriosklerosis dalam keadaan yang serius, serangan jantung atau strok mungkin berlaku
Jadi lemak tak tepung mempunyai kandungan kolesterol yang lebih rendah. Oleh itu kita disarankan mengambil makanan yang mengandungi lemak tak tepung berbanding lemak tepung. Pada zaman moden ini, kepelbagaian makanan seperti banyak diiklan oleh media mempengaruhi kecenderungan kita untuk mengambil makanan dengan kandungan lemak yang tinggi berbanding buah-buahan dan sayuran. Biasalah iklan-iklan kat TV tu. Nampaknya macam KFC, McDonald kan. Nampak sedap dan memang makan pun sedap. Tapi ketahuilah yang sedap itulah sebenarnya menyumbang kepada penyakit. Okey, kita beralih kepada buku amali pula. Okey, buku amali. Buku amali muka surat 81 Okey, lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, so kita lihat gambar ajar dulu. Okey, mentega. Sumber daripada haiwan kan. So dia dalam lemak tepu. Sumbernya haiwan, pepejal dan tinggi. Keadaan pada suhu biliknya pepejal dan tekak lebuhnya tinggi. Margarin tak tepu. Margarin ni daripada tumbuhan. Dia wujud dalam keadaan pepejal dan takat lebuhnya rendah. Minyak kelapa sawit tentu daripada tumbuhan. Tak tepu, tumbuhan, cecair dan rendah. Tak tepu, minyak zaitun juga daripada tumbuhan, cecair dan rendah. Minyak kelapa juga. Minyak kelapa ni tepu, dia special sikit. Walaupun dia daripada tumbuhan tapi dia tepu. Cecair dan rendah. Dia beza sikit. Okey, perbandingan di antara lemak tepu dan lemak tak tepu tadi kita pernah bincang. Persamaan kedua-duanya mempunyai unsur karbon, hidrogen dan oksigen dan tidak larut dalam air. So ada ada dua. Satu kandungan unsurnya dan yang kedua ialah tidak keterlarutan di dalam air. Okey, perbezaan tadi pun kita dah buat. Sumber haiwan, keadaan suhu biliknya pepejal, takat lebuhnya tinggi, kemudian bilangan hidrogennya lebih dan kesan terhadap kesihatan buruk. Haiwan, pepejal, tinggi, lebih dan buruk. Dan bagi tak tepu pula, dia berlawanan Sumber daripada tumbuhan, wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik, takat lebuhnya rendah, kemudian bilangan atom hidrogen kurang dan dia sangat baik untuk kesihatan. Ini yang penting. So maksudnya banyakkanlah makan sayur-sayuran. Kemudian tandakan right pada tak tepu dan tepu. So boleh tahu lemak ayam adalah tepu. Minyak sawit tak tepu. Sapi, minyak sapi ni haiwan kan, sapi. So dia tepu. Margarin juga tepu sebab dia daripada sumber haiwan. Minyak bijirin tak tepu dan minyak zaitun juga tak tepu. Bulakan penyakit yang disebabkan akibat pengambilan. So stroke, yes. Arteria sklerosis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, itu disebabkan oleh kandungan lemak tepu tersebut. Kesan makanan yang kaya lemak tepu, kesannya anda boleh cek nanti jadi cuma itu saja, ringkas dan padat saja, tidak ada banyak poin yang perlu difahami, hanya sebahagian saja. Jadi untuk itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.